Perkaitan rock dan kapak bukanlah sesuatu yang eksklusif di Malaysia. Di peringkat antarabangsa, kapak pernah menjadi perlambangan genre ini kerana ia sinonim dengan kerja berat dan kasar. Bentuknya mirip dengan solid body electric guitar, instrumen utama muzik rock yang berkarakter free spirit and rebellious. Sebelum rock, kapak atau dalam bahasa Inggeris, axe pernah diguna segelintir pemain saksofon era awal jazz bagi merujuk kepada instrumen itu. Tetapi penggunaan seperti ini agak terpencil dan tidak berleluasa. Kapak lebih mudah dikaitkan dengan rock yang bercirikan bunyi yang kasar sesuai dengan selanga axe yang digunakan dalam percakapan harian. Contohnya, he has been axed from the job dan simpulan bahasa axe to grind yang bermaksud mempunyai pendapat yang kuat terhadap sesuatu isu. Pada tahun 1964, gitaris The Who, Pete Townshend secara tidak sengaja telah mencipta momen ikonik rock and roll apabila beliau menghentak gitar elektriknya di hadapan penonton. Aksi ini kemudiannya menjadi rutin Pete dalam banyak persembahan live. Begitu juga gitaris terulung dunia, Jimi Hendrix yang terkenal dengan babak membakar gitar dan menghancurkannya di atas pentas. Menurut musicologist Ted Gioia, aksi sedemikian merupakan kesinambungan budaya subversif dalam dunia muzik. Aksi menghancurkan gitar ini merupakan momen trans yang mempunyai elemen mysticism dan bersifat ritualistik. Lebih sedekat kemudian, perlambangan ini telah diterjemah secara literal dan visual oleh beberapa pemuzik rock. Perkaitan rock dengan kapak semakin kuat dalam persada mainstream apabila ia telah digunakan oleh Kiss. Pada tahun 1979, pemain bassnya Gene Simmons muncul dengan gitar bass berbentuk kapak. Selain itu, gitarisnya Paul Stanley juga sering menghancurkan gitar dalam persembahan live. Kapak turut digunakan dalam arena heavy metal sejak awal 80-an. Antaranya album kompilasi yang menggunakan judul Axe Attack, Masked Iron Maiden, Eddie dalam album 1981 dan banyak lagi. Seperti blues, rock and roll, pop yeye dan genre lain, asal-usul terminologi rock kapak juga sukar dimuktamadkan. Penulis buku 65 tahun muzik rock di Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Taqiyuddin Ismail telah mengemukakan beberapa teori mengenai asal-usulnya. Antaranya, istilah rock kapak muncul pada akhir 90-an setelah ia digunakan oleh beberapa pihak seperti wartawan media cetak, DJ radio dan Dato' M. Nasir yang menyebut mat kapak bagi merujuk kepada kelompok peminat rock dan fashionnya. Penggunaan ini seolah-olah menandakan rock kapak sudah pun wujud dalam kalangan masyarakat meskipun belum digunakan secara meluas. Satu lagi teori dalam buku ini ialah peranan syarikat rakaman yang menggunakan rock kapak bagi judul album kompilasi mereka. Profesor Taqiyuddin memetik rasa tidak puas hati orang lama industri muzik yang melihat perkara ini sebagai satu bentuk eksploitasi. Pandangan ini ada meritnya, tetapi album kompilasi yang menggunakan istilah rock kapak sangat sedikit, bahkan kewujudannya hampir tidak diketahui. Dari tahun 1998 hingga 2005, hanya 2 album kompilasi rock menggunakan istilah ini. 2 album itu ialah Rock Kapak Gegaran Rock terbitan Polygram Records Sendirian Berhad dan Rock Kapak oleh Universal Music. Polygram Records merupakan penerbit antarabangsa yang mempunyai rangkaian di banyak negara termasuk Malaysia. Mereka juga pernah bekerjasama dengan K-Tel Production yang menerbitkan album kompilasi Axe Attack. Tidak mustahil Polygram sebenarnya telah membawa konsep yang sama untuk pasaran di sini. Pemilihan judul dan grafik kapak era medieval ini merupakan satu bentuk pemasaran bagi menggambarkan lagu-lagu rock Melayu yang lama dan keras untuk album ini sahaja. Menjelang tahun 2000, pemilikan Polygram telah bertukar kepada Seagram yang juga merupakan pemilik Universal Music. Justeru, penggunaan judul yang sama ini berasaskan penggunaan eksklusif satu syarikat saja. Penerbit-penerbit lain pula tidak menggunakan judul yang sama bagi kompilasi keluaran syarikat mereka. Hanya menjelang tahun 2011 dan ke atas, barulah istilah ini mula digunakan secara meluas oleh penerbit lain. Seperti yang dinyatakan, perkaitan kapak dengan rock telah berlega dalam kalangan masyarakat terutamanya orang industri seni dan media sejak akhir 90-an.
Melalui carian Google, kita dapati penggunaan rock kapak dalam kalangan netizen bermula sewaktu trend blogging semakin mendapat perhatian. Penggunaan istilah ini semakin berleluasa selepas filem rock arahan Allahyarham Muhammad Khalid menjadi popular. Perkataan kapak digunakan sesetengah peminat bagi menggambarkan konteks filem itu. Sejak dari itu, istilah ini semakin kerap digunakan oleh penulis-penulis blog dan juga di beberapa forum chatting secara bersahaja yang kemudiannya diguna semula oleh yang lain. Oleh itu, boleh dikatakan kelompok digital inilah yang menularkan istilah rock kapak sehingga ianya menjadi sebahagian vocabulary umum. Cara penggunaan oleh komuniti ini bukan bermaksud merendahkan. Sebaliknya menunjukkan istilah ini mampu menggambarkan nuansa rock Melayu yang pada waktu itu sudah menjadi nostalgia serta mengandungi nilai sentimental. Mungkin kerana rock kapak kedengaran lebih neutral, mempunyai elemen santun. Ia tidak kedengaran jiwang dan tidak juga terlalu ganas. Istilah rock kapak bagaimanapun tidak disenangi ramai, termasuk orang lama dalam industri muzik. Garis sempadannya kabur kerana ada yang meletakkan lagu-lagu patah hati yang mendayu sebaris dengan lagu-lagu yang keras. Ada juga yang menganggap istilah rock kapak membawa konotasi muzik kelas bawahan dan bersifat menghina. Malah Profesor Taqiyuddin sendiri lebih cenderung terhadap glam rock Melayu. Gabungan glamour dan muzik rock Melayu ini lebih objektif. Walaupun kapak turut berkonotasi masculinity, konsep DIY dan idea craft yang memerlukan kreativiti, ia terlalu subjektif, bergantung terhadap persepsi individu. Walau bagaimanapun, terminologi ini sudah eksklusif di Malaysia dan sukar untuk kita gambarkan penggunaannya akan dihentikan. Pun begitu, penggunaan istilah ini tidak boleh dipaksakan. Lebih-lebih lagi, ia tidak digemari oleh pihak yang telah bergelumang dalam arena rock Melayu sejak dari awal. Selain perlu mengikut konteks, penggunaan istilah rock kapak memerlukan budi bicara.